Alhamdulillah. Syukur. Kita kembali bersama untuk bersama rakan-rakan kita di luar sana berkongsi tajuk dalam Pesona di Zahra pada edisi kali ini, iaitu 3C rahsia kebahagiaan rumah tangga. Saya pun tak tahu lagi apa katnya. Ustaz suspend je tadi 3C tu. Kalau nak tahu terus bersama sehingga ke akhir rancangan, dan juga insyaAllah kita akan buka talian pada hari ini. Dah lama dah Ustaz kita tak buka talian untuk rakan-rakan kita, dah rindu sangat dengan suara Ustaz di 0362051500. Rangkas tugas saya Mona bersedia menanti panggilan anda. Juga boleh kongsikan sebarang persoalan menerusi Facebook IKIM FM. InsyaAllah Ustaz mukadimah dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat masih lagi kita bersiaran. Ya. Apa khabar Kak Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Begitu juga dengan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan kakak-kakak saya yang saya doakan kebaikan sekalian. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terus hati kita dilimpahi dengan tenang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam rumah tangga dan juga dalam berkeluarga, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi isteri-isteri yang soleh, jadi suami-suami yang soleh, jadi anak-anak yang soleh dan anak yang solehah, jadi ibu dan ayah, ibu ayah yang soleh dan juga yang soleh, insya-Allah, amin. Okey, hari ini sebenarnya DJ Kak Mas pun belum tahu apa tajuknya. 3C, apa benda 3C tu kan. Saya. Okey. Jadi pada hari ini kita nak kongsikan satu lagi macam 3 ras juga. Kita pernah bincang waras, beras, keras kan. Okey. Ini 3C pula. Iaitu berkenaan dengan hati, curi hati. Okey. Colek hati dan juga cari hati. Cerita besar hati hari ni. Cerita besar hati dalam rumah tangga ni, insya-Allah. Okey, para pendengar yang saya doakan kebaikan sekalian. Ketika dalam perjalanan kita untuk mendirikan rumah tangga kan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Rum ayat yang ke-22, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum dan antara kebesaran kami, kami jadikan bagi kamu tu pasangan-pasangan min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum dan untuk kamu rasa tenang pada dia, dan untuk dijadikan bagi kamu itu mawaddatan warahmah, maknanya kasih dan juga sayang. Ini Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran surah Rum. Dan ketika kita bertemu dengan jodoh kita, biasanya tiba-tiba hati akan menjadi tenang, senang dan mudah banyak perkara. Kan? Maknanya kadang-kadang ada orang yang lama tak dapat jodoh, tiba-tiba jodoh tu sampai, tenang, senang dan mudah banyak perkara. Okey, maknanya kalau cakap pun tiba-tiba biasanya cakap tengking-tengking. Hari ni cakapnya slow kan. Tiba-tiba je kan. Dan biasanya dia tak nak dengar cakap orang. Hari ni dia boleh dengar cakap orang kan. Dan maknanya mungkin sebelum ni dia pentingkan diri sendiri, tapi tiba-tiba nak bertimbang rasa. Lebih caring pula kan. So jadi dalam hal ini kebanyakan kalau orang tua-tua kita sebut sebagai mencuri hati kan. Okay, mencuri hati. So kalau bahasa budak-budak mengurat lah kan. Tapi bahasa yang lebih dulu boleh mencuri hati lah. Okey. Dan apabila seorang tu telah berkahwin, berakad nikah, aku tu menikah ni, aku mengambil dia sebagai isteri dan sebagainya. Banyak orang yang kadang-kadang sudah tidak lagi mencuri hati ketika rumah tangga telah wujud. Okay. Sedangkan mencuri hati ni dia bukan saja sebelum berkahwin, tapi malahan yang paling penting ketika telah berkahwin itu. Bagaimana dengan suami kita, dengan isteri kita, kita perlu sentiasa mengurat dia. Bukan mengurat suami orang, bukan mengurat isteri orang, mengurat isteri sendiri, mengurat suami sendiri. Membuat baik dengan suami kita seperti mana sebelum kahwin. Kadang-kadang sebelum kahwin bertimbang rasanya macam macam perfect lah, sempurna lah kan. Bertimbang rasanya. Kalau tersepak batu pun kena marah kan. Apa batu ni, tak ada mata ke batu ni kan? Bila dah kahwin
dah cakapnya pun kasar-kasar. Kan batu bukan marah batu dah kan. maknanya tak ada mata kau awak ni. Kan? Jadi maknanya sudah tidak lagi mencuri hati ataupun mencari berbuat baik tu. Kalau dulu sebelum kahwin mencuri hati, cuba memahami. Kalau anda kata bercerita tu, pasangan tu akan dengarkan, cuba dengar, cuba fahami. Tapi selepas kahwin mungkin sudah tidak memahami sebab sudah mula lahir penting diri dan sebagainya. Jadi dalam hal rumah tangga ni memang mencuri hati ni ataupun mengurat keluarga ni memang perlu sentiasa lah. Kita lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi cuba bersama dengan isterinya kan, dalam keadaan yang maknanya mandi bersama. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mandi bersama isterinya min ina'in wahid, daripada bekas yang sama. kan, macam tu juga macam mana Rasulullah belum berlari kan, dengan isterinya. Padahal ketika muda kata Aisyah, maknanya Rasulullah menang. Dan ketika Rasulullah sudah berumur, Aisyah menang. Ataupun Rasulullah saja bagi Aisyah menang. Kan? Maknanya macam mana tengok kebersamaan Nabi SAW, keharmonian dia, sentiasa mencari macam mana nak mencuri hati para isteri dia. Kan? Macam mana nak mengambil hati para isteri. Sebab dalam hadis yang lepas, kita dah kongsikan pada yang lepas, macam mana Nabi cukup memahami isteri dia. Sampai Nabi kata pada Aisyah, aku tahu Aisyah, bila engkau marah, bila engkau gembira. Aisyah pun kata, macam mana engkau boleh tahu wahai Rasulullah? Macam mana kalau aku marah? Maka Rasulullah kata, kalau engkau marah, kalau engkau tengah marah, kalau engkau bercakap, kau akan cakap, maknanya wallahu birabbil Ka'bah ataupun birabbil Ibrahim. Tapi kalau engkau tengah macam tak marah, kau akan cakap maknanya wallahi birabbil Muhammad. Rasul cuba memahami. Cuba lihat setiap perkataan isteri yang keluar daripada mulut isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasul perhatikan, cuba memahami. Sebab Rasulullah tu seorang sangat memahami isterinya. Macam mana contoh dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mencuri hati isteri dia. Sampai isteri itu memang sangat sayang kepada Rasulullah dan sangat sayang kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa tarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok suami kita kan, cuba tengok sebelah tu kan, kalau yang belum bangun tidur okay, cuba ambil hati dia balik. Atau isteri kita kan, ada suami pergi kerja, isteri masih terbongkang kat rumah lagi, air pun tak buat, apa pun tak buat. Cuba dulu sebelum kahwin, bukan main mengulur lagi air kan, menyuapkan lah satu straw berpusing love lah, macam-macam kan. Ambil balik, curi balik hati. Sebab mencuri hati itu bukan saja sebelum kahwin, tetapi selama hayat kita sampai ke akhir hayat kita. Okey, itu si yang pertama. Kemudian si yang kedua. Si yang kedua ni culik hati. Mencuri dan menculik hati. Menculik hati ni kita terjemahkan sebagai kejutan-kejutan yang dibuat oleh isteri ataupun oleh suami yang di luar rutin. Di luar rutin. Benda tu perlu dibuat supaya rumah tangga tu bukan rutin. Maksudnya bukan rutin, bukan yang boleh dibaca oleh suami atau dibaca oleh isteri, macam sama je. Manusia ni sukakan perubahan. Okey, macam contoh suami kita balik petang ni, contohnya kita ni adalah isteri, cuba buat sikit aturan rumah tu. Kalau memang sampah tu tak dibuang kan, buang, bersihkan kan. Kadang-kadang ada orang cakap, orang kata, Ustaz, saya tak ada masa lah nak kemas rumah. Ada kan kadang-kadang nak lap comel rumah, sampai suami dah terbiasa dengan sampah-sampah itu dan ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita bukan tidak ada masa, kita tidak mendahulukan benda tu. Kan kadang-kadang lepas pukul 2 duduk tengok TV cerai kerama sampai 2 jam boleh. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mendahulukan, bukan tak ada masa, tetapi tidak mendahulukan, tidak mengutamakan benda tu. Jadi kita buat kejutan sikit. Mungkin sampah-sampah mungkin kurang diseliakan di rumah kan. Sebenarnya hari ni cuba pagi ni, lepas kita masak sarapan, lepas basuh baju kan, pergi buang sampah. Kejutan yang bukan rutin. Yang bukan rutin. Berhadiah. Walaupun kita pergi pejabat hari ni, suami untuk isteri kita, hari ni hari ulang tahun perkahwinan contohnya, kita tak pernah pun bagi hadiah. Cuba buat satu kad bagi hadiah kat isteri kita. Mesti dia macam nak pengsan. Sebab 20 tahun kahwin tak pernah dapat kad macam tu. Maknanya bukan rutin, menculik hati dia. Dan Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis Nabi, tahadu
tahabbu, berhadiah-hadiahlah kamu, nanti kamu akan berkasih sayang. Berhadiah-hadiah tidak salah. Ini hadiah dengan orang lain boleh, kadang-kadang dengan maknanya dengan kawan-kawan boleh. Sebab apa dengan kawan-kawan boleh? Sebab dia dapat penghargaan daripada kawan-kawan. Kawan-kawan berkata, "Oi, dia ni memang pemurah ni." Sebab tu ramai orang kadang-kadang dengan kawan-kawan bukan main pemurah, dengan isteri bukan main berkira lagi. Sebab apa? Sebab dengan kawan-kawan dapat penghargaan, dengan isteri tak dapat penghargaan. Bagi isteri pula colik hati, tak pernah menghargai suami, kan? Maka cakap sekali-sekali dengan suami, "Terima kasih bang, temankan hidup saya bang, kan dah 20 tahun dah bang kahwin dengan saya." Tengok suami kita mesti, kalau tak macam nak pengsan kan mesti kembang-kembang hidung dia. Itu yang bukan rutin. Sebab kita tak biasa puji dia, hari kita puji dia. Itu dia panggil colik hati, kan? Ciuman di dahi, kan? Baca sikit doa, kan? Baca sikit selawat, ataupun pegang tangan, kan? Pegang tangan isteri, pegang tangan suami. Yang mungkin jangan pegang dulu sebelum kahwin. Sebelum kahwin tak boleh, sebelum mula-mula kahwin. Mula-mula kahwin bukan main lagi, kan? Tapi dah kahwin, dah anak banyak, dah jarang dah pegang tangan suami, pegang tangan isteri. Ambil masa. Sebab dalam hadis Nabi sebut, kan, siapa yang memandang isterinya dengan pandangan kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang mereka berdua dengan pandangan rahmat. Memegang tangan isteri ataupun tangan suami, menggugurkan dosa-dosa daripada celah jari ini. Itu kan antara benda yang boleh menggugurkan dosa. Berkasih sayang pun menggugurkan dosa. So colik hati suami kita dengan kejutan yang bukan rutin, yang bukan rutin tapi yang selesa bagi dia lah. Rutin dia minum air kopi, tiba-tiba kita buat air teh, dia tak minum lah pula, kan. Ini yang rutin yang tidak biasa, yang ataupun yang apa nama, yang ni surprise lah, kan. Ataupun pakai yang mungkin seksi-seksi di depan suami. Okey. Benda tu benda yang mungkin sekali, kan, kita buat, bukan pawang ramai depan suami. Cuba kita pakai yang benda-benda yang surprise untuk suami. Yang mungkin dia, suami kat luar, bisnes kat luar, kerja dekat luar, biasa tengok orang yang buka aurat sana, buka aurat sini. Kita kat rumah sekali dekat dalam bilik dengan suami nak tidur tu, cuba pakai yang seksi sikit, kan. Mesti terkejut. Wow, kan. Kan, ini suami dah tidur dulu, berdengkur pula tu, kroh. Suami kat tepi tu, aduh, penatnya. Bau bawang maksud. Bau bawang lah tu, pakai baju terbalik pula tu. Okey. Jadi itu yang kedua, mana colik, memang kena colik hati. Colik hati ni menyebut kejutan-kejutan yang bukan rutin. Cuba buat, buka yang dekat rumah ni, yang telah sedang dengar ni, cuba balik ni buat. Cuba kita tengok macam mana, kan. Kita lihat macam mana mencolik hati. Dan benda ni dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi mencontohkan bagaimana dengan para isteri baginda, dengan perkataan-perkataan. Nabi gelar Humairah. Humairah tu maknanya daripada perkataan ahmar. Humairah tu daripada wazan fu'ail, dipanggil wazan tasghir, mana kecil. Kalau bahrun maknanya laut, buhair maknanya laut kecil, maksudnya apa panggil, tasik kan, buhairah, kan. Humairah si merah yang kecil. Dalam masuk konteks dalam bahasa Melayu nak senang faham, cute. Nabi panggil isteri dia cute, alamak benda-benda yang boleh kita buat colik hati, ataupun surprise yang boleh kita buat, yang bukan rutin, bukan rutin. Ubah sikit kedudukan kursi, kedudukan jam rumah, langsir kita, kan. Kadang-kadang benda kecil sangat benda tu, tapi boleh memberi satu pandangan baru dalam rumah tangga. Terutamanya sampah lah, sampah jangan yang tak buang. Ada kes-kes yang dirujuk pada saya, kadang-kadang maaf saya sebut, tapi benda ni berlaku. Ibu akak-akak kadang-kadang tuala perempuan tu, kan kadang-kadang ada yang tak buang pun ada, kan. Jadi maksudnya benda kecil macam tu ubah surprise bagi suami. Wah, pembersih dah suami aku ni, isteri aku ni, kan. Sebab apa? Dengan Hakim, alhamdulillah. Okey. Dan yang ketiga, yang ketiga dia, dalam rumah tangga kita tak nafi bahawa ada pergaduhan, pertengkaran, dan pertengkaran kecil sebenarnya bagus. Bagus daripada sudut apa, untuk saling memahami. Dia bagus, tapi kena ada cara dia lah. Maksudnya pertengkaran kecil. Sebab perkahwinan ni perhimpunan dua individu yang berbeza. Beza makan, beza minat, beza maknanya pendidikan beza,
pengalaman beza. Jadi nak menyelesaikan tu dengan ada pertengkaran-pertengkaran kecil lah. Macam kita nak ikat tali lah kan. Maknanya tali yang besar satu, kecil satu. So memang dia gesek jadi panas tali tu. Tapi maknanya memang nak ikat tu memang itu proses dia. Nak mengikat biar kuat kan, tu memang proses dia. Jadi bila kita ada berlaku pertengkaran dan sebagainya, so C yang ketiga adalah kita cari balik hati. Cari balik hati macam mana? Kita dah bincang banyak kali dalam kita punya maknanya persona di Zahra ni, macam mana seni memaafkan kan? Kita kena maafkan suami kita, maafkan isteri kita. Kadang-kadang kita ada rasa macam macam mana nak maafkan kan, dia buat senang-senang salah, senang aku nak maafkan. Macam mana nak lupakan kan? Saya selalu sebut bahawa melupakan dan memaafkan dua perkara yang berbeza. Dia dua perkara yang berbeza. So hari ni kita maafkan lah. Maafkan. Hari ni suami dia buat itu dan ini, maafkan. Tapi cuba tegur untuk bimbing baiki. Kan? Macam tu juga isteri kita, cuba tegur, bimbing dan baiki. Kan? So jadi maknanya kita cari hati balik bila merajuk kan. Jangan panjang-panjangkan. Tak guna panjang-panjangan pun. Kan? Ataupun kalau tiba-tiba bergaduh, jangan ungkit-ungkit. Sebenarnya dulu kahwin pun mak aku bukan suka pun kau, jangan. Walaupun benda tu berlaku kan. Ada berkata benar ni digalakkan kecuali dalam beberapa perkara. Kan qulil haqqa walau kana murran. Berkata benarlah walaupun pahit, kecuali dalam beberapa perkara. Kan antaranya adalah ketika dalam peperangan tak boleh cakap benar. Maknanya kena takat musuh kan. Lepas tu saya ni jujur orangnya. Betul. Tu saya punya general nyorok tepi tu. Tak boleh. Dalam peperangan tak boleh cakap benar. Yang keduanya, kalau ada berlaku mudarat yang buruk, contohnya satu pencuri tanya kita, rumah sebelah ni ada ni ke? Ada orangnya balik kampung ke? Kalau kita cakap ya balik kampung, memang ada pecah rumah. Tak boleh cakap benar waktu tu. Yang ketiganya, pemusuhan, tak boleh cakap benar. Ada orang A kata pada B, tak boleh nak sampaikan walaupun benda tu benar. Antaranya perkataan yang negatif, yang maknanya yang buruk lah, tak boleh nak sebut walaupun dia tu benar. Sebab tu Nabi sebut sibabul muslim fusuq, mencaci orang muslim maknanya fasik hukum dia. Kita cakap contoh benda-benda yang benda-benda maki-maki tu, walaupun itu yang jangan sebut, pilih perkataan yang bagus. Macam tu juga maknanya ketika kita marah dengan isteri kita, dengan suami kita, apa yang kita lontarkan perkataan tu kena perhatikan. Sebab Nabi suruh sebutkan benda-benda yang baik. Orang mukmin boleh marah, tapi marah dia dengan perkataan-perkataan yang dipilih, yang tidak maknanya mencaci, tidak menyebabkan maknanya negatif dan tidak menyebabkan menghina. Itu semua benda yang diajar, diaturkan oleh agama. So bila berlaku benda itu, cari hati balik. Jangan biarkan benda itu berlalu lama, tersimpan dan terpendam. Wallahu alam. InsyaAllah. Itu dia. Alhamdulillah ya Ustaz kongsikan, akhirnya terbongkarlah apakah itu 3C. Semuanya berkaitan hati. Ustaz kata 3C itu adalah curi hati, colek hati dan cari hati. Bergantung pada konteks di mana anda berada waktu ini. InsyaAllah boleh kongsikan persoalan. Kalau tengah merajuk kat office tu terkebir, mesti ada tengah terkebir. Betul juga dia nak ni. Curi ke nak colek ke? Nak colek ke atau nak cari balik hati ni kan? Saya insyaAllah boleh kongsikan bersama sebarang persoalan berkaitan ataupun soalan minggu lepas semua yang tak sempat kita ambil. Itu dia di talian 03-6205-1500. Sekali lagi 03-6205-1500. Bersama rakan tugas saya Mona menanti panggilan anda. Atau kalau malu nak bercakap, boleh hantarkan soalan menerusi Facebook di www.facebook.com/ikim.fm. Di Ikim FM pilihan utama anda. Berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Alah sayang dia. Abang tengok, sejak anak kita minum susu Biolek ni, bukan main lagi dia. Alhamdulillah. Tengok ni bang, anak kita makin cergas, cerdas, ceria. Senang hati saya bang. Yelah, susu Biolek ni juga ada nutrisi tambahan istimewa, BTS, bagus untuk perkembangan fizikal dan mental anak kita ni. Lagipun ia produk halalan Thayyibah. Abang, lebih baik abang cepat-cepat hubungi Era Edar Marketing di 0491990044. 0491990044. Susu Biolek anak kita pun dah nak habis ni abang. Alah sayang. Alah sayang dia.
Setiap kebaikan yang anda beri untuk orang lain, kebaikan itu juga yang datang kepada anda. Bukan rugi pun kalau anda berbuat baik. Membantu orang ketika susah, tidak menyakiti hati teman dan orang sekeliling anda, membuatkan anda akan disenangi. Kan lebih berharga kalau anda disayangi. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Dan Alhamdulillah, seperti dijanjikan, kita buka talian 0362051500 dan juga menerusi Facebook. Saya nak ambil dulu dah daripada rakan-rakan Facebook kita. Awal lagi dah hantar Ustaz. Antaranya Anur Mastura yang tanya Ustaz, salam Ustaz, semua tentang hati. Soalannya, perlukah kita berterus terang yang kita sedang berusaha mencuri hati pasangan kita bila dia selalu macam endah tak endah, buat tak faham? Mohon penerangan Ustaz, silakan. Okey. Ada orang yang boleh memahami dengan percakapan kita. So maknanya sebab tu dalam hadis Nabi pernah satu ketika satu orang bertemu Nabi dan beritahu pada Nabi, wahai Rasulullah, aku suka sangat kat dia ni. Suka tu dia sudah dia ni bagus sangat. Rasulullah kata, kau dah bagi tahu dia dah? Kata maknanya belum. Kata pergi beritahu bahawa kau suka kat dia. Ni dia konteks, maknanya rasa hormat. Maknanya ada orang yang kita maknanya bercakap dengan lidah tu, dia faham dan dia appreciate benda tu, dia hargai benda tu. Ada orang dia tak faham. Cuba kenali suami kita kan. Kalau kita cakap love you memanjang kan, jumpa dekat tangga, oh bang yang ku cintai, dekat dapur, oh bang yang ku rindui, dia pun jadi lemas kan? Nak apa sebenarnya ni? Cuba cakap betul-betul. Dan ada jenis orang memang dia memang tak memahami benda tu. Dia hanya dapat merasakan daripada sudut perbuatan. Cuba kenali suami kita lah. Ada satu kisah kan, saya kan? Macam mana nak cerita je. Ada orang yang memang dia lurus, tak memahami benda macam tu kan. Okey, satu hari dia beritahu kat suami dia, bang telinga saya ni terbakar bang. Terbakar. Suami dia cakap, kenapa terbakar telinga ni kan? Kami dah outstation. Tak adalah, saya tengah setrika baju kan. Jadi ketika abang telefon tu, saya angkat telefon tapi saya letakkan kat telinga ni terbakar. Astaghfirullahalazim, awak ni itulah. Betul banyak ke? Okey, duduk telinga terbakar. Sebab apa? Sebab jenis orang lurus. Orang lurus macam ni, kalau kita cakap pun dia, sayang okey, macam tu. Dia kena tunjukkan dengan perbuatan. Bagi bunga, mungkin kita cium dahi dia, mungkin pegang tangan dia, dia dapat rasa. Dia cakap dia tak faham. Ada orang macam tu. So balik pada soalan kita punya daripada Facebook tadi tu, apakah nak cakap ke tidak, tengok jenis orang tu. Kalau dia memang faham yang dia bercakap, cakap lah. Kalau dia tak faham, buat je. Buat banyak berkebaikan. Maknanya buat je kebaikan dan dia akan rasa benda tu. Wallahualam. InsyaAllah. Dan kita ambil pemanggil kita yang pertama pagi ni, Cik Nasir dari Ipoh. Cik Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang lain panggil Ustaz gelak, saya panggil Ustaz Rijal. Rijal. Ini soalannya Ustaz. Saya wakil je Ustaz. Saya wakil je. Ada seorang suami ni. Ustaz tadi sebut pasal seksi. Suami ni cubalah seksi dengan orang rumah dia. Baru dia selak kain takat peha dia Ustaz. Orang rumahnya Perli. Betih macam tiang telekom. Tiang telekom bukan sebarang tiang telekom Ustaz. Tiang telekom tahun 60-an ni dulu. So kalau boleh Ustaz tolong bagi tip kat kawan saya lah kan. Macam mana nak jadi suami, nak jadi seksi depan isteri. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalam. Tu dia suami prihatin lah konon. Sebenarnya soalan ni jenis biasa kan. Ni Ustaz nak tanya Pak Ustaz ya. Tapi bukan saya tanya ni kawan saya tanya. Biasa. Tapi tak kisah. Tapi soalan yang bagus sebenarnya. Suami nak berseksi depan isteri. So kita kena lihat sebenarnya satu lagi, kita pernah bincang mata, telinga dan juga hati kan. Kalau jenis kita punya pasangan tu memang jenis yang mata, maknanya memang dia appreciate benda-benda yang cantik-cantik apa semua tu kan. So jadi bila tengok betis kita, betis yang tiang elektrik kan, tahun 60-an kata dia, memang ada tak appreciate ke benda tu. So benda tu kena buat dengan teknik yang lain, urut-urut tiba-tiba kan. Jadi dia dapat rasa benda tu kan. Kita nak tunjukkan kita punya ketak-ketak badan buka kan, dalam one pad besar pula tu kan. Orang lain seat pad kan. Tu macam mana seksi macam tu. So kita pun tengok badan kita pun agak tidak kurus, bukan gemuk sensitif kan, tidak kurus kan, tengok badan tidak kurus. Jadi terjemahkan benda lain.
padamkan sikit lampu kan, atau padamkan lampu kan, urut isteri. Itu lebih seksi dan lebih dirasai daripada kita nak tayang benda yang sebenarnya tidak berapa seksi. Okey, wallahualam. Itu dia. Dan kita ambil lagi daripada Facebook, Siti Asia. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, seperti Ustaz katakan tadi, bila kita jumpa jodoh, kita akan jadi lebih tenang dan lebih mudah. Bagaimana pula sekiranya hanya sebelah pihak saja yang rasa begitu? Dialah itu senang dan tenang. Sebagai contoh, wanita yang tenang dan banyak perubahan dalam diri, tapi pihak lelaki tak rasa begitu. Dia kata dia rasa biasa, malah kadang-kadang rasa tak senang dengan saya. Bagaimana nak merungkai hubungan seperti ini? Apakah status jodoh ni Ustaz pada pandangan Ustaz? Okey, apabila ditakdirkan sebagai jodoh, bila akad nikah itulah jodoh kan. Sebelum tu kita tak tahu, wallahu alam. Kadang-kadang ada orang yang ada orang yang datang baik dengan kita, kemudian kita pun rasa macam tenang, senang dan mudah dengan kita, mana terus jadi jodoh kita. Kan? Ada kadang-kadang dia datang tu adalah sebagai membuka laluan bagi orang lain. Ada juga kan? Okey, sebagai contoh kan? Dia ada kenal orang A. Kemudian ada orang ini biasa-biasa je. Kenal dengan orang B, kononnya dia pun suka lah apa semua kan. Tiba-tiba tengok perangai orang B lagi teruk lagi. Jadi dia lebih appreciate orang A balik. Nampak kan? So jadi maksudnya ada kadang-kadang datang tu ada orang daripada kita semua senang, tenang dan mudah kan. Tapi selagi belum akad nikah tu, mana itu belum jodoh kita, belum tentu. Percaturan Tuhan itu sangat ajaib. Kita tak tahu. Yang kita buat adalah usaha kita dan doa kita. Usaha tu dari sudut macam usaha tu bukan yang dilarang syarak Kita usaha untuk bertanya, usaha untuk bertanyakan bagi orang lain. Tidak sedikit orang yang bertanya orang lain, boleh tak tolong cekkan saya jodoh dan sebagainya. Kebetulan ada ni adik ipar saya punya adik ni contohnya kan. Memang tengah cari. Tengok jadi. Maksudnya bercakap, tidak salah bercakap kan. Tak salah bercakap, tidak salah memberitahu. Jangan malu. Orang tak faham hasrat hati kita. Orang semua bukan boleh baca hati kan. Lain lah macam tu guru besar kan. Kita orang biasa kan, baca hati macam mana. So kita kena luahkan. Kalau tak luahkan, orang tak faham. Kena cerita kan? Cerita dengan orang lain kan sebagainya. Wallahualam. Saya itu dia, masih. Dan seterusnya daripada Gombak Abdul Kadir. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tajuknya 3C, colek hati, curi hati, cari hati. Tadi Ustaz cakap, kalau kita ni sebenarnya kalau nak marah-marah pun cakap baik-baik, yang bagi si sakit hati tak sakit hati. Tapi saya ni kalau tak marah memang cakap bukan bagi sakit hati salah saya hati. Jadi saya minta tip lah pada Ustaz tu, dia nak ubah perangai Ramai juga yang tanya soalan sama di Facebook. Kalau dah marah Ustaz macam nak kontrol. Orang nak menghindarkan panabaran ni kena kekalkan wuduk. Dalam konteks kita sekarang nak kekalkan wuduk tu macam susah sebab kita kerja di office yang kaki stokin dan sebagainya. Tapi ada cara yang mudah. Beli spray, spray kecil tu yang besar tapak tangan je. Spray, isi air spray tu. Okey. Batal aja ambil. Cerai ambil kan? Buka stokin, kita tak perlu pergi bilik air dan berbasah-basah. Maknanya ambil sembuhkan. Tapi nak ambil yang pakai spray tu sebab syarat dalam Imam Syafi'i basuh. Maksudnya kita spray tu sampai air tu dapat mengalir. Maksudnya boleh gunakan tu. Itu cara yang paling mudah. Panas baran ni memang kalau tanyalah Tok Guru mana-mana, memang kekalkan wuduk. Sebab kadang-kadang kita orang memang latar belakang dia ataupun peribadi dia dilahirkan memang jenis panabaran. Tapi alhamdulillah ada usaha untuk perbaiki itu macam bagus. Kan? Kesedaran. Kita tengok selenoma lagi panas baran selenoma. Kan pernah tanam anak sendiri lagi selenoma tu. Tapi macam mana boleh lembut? Apa yang diaturkan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ada hadis mengenai untuk kelebihan mengekalkan wuduk sebagainya. Pergi beli kat pasar raya tu yang spray tapi jangan setrika. Terbakar telinga lagi. Setrika kat setrika ada spray tu. Tapi yang kecil je, yang besar tapak tangan je. Saya ingat RM5, RM2 itu dia kan. Tapi niat tu bagus. So batal je kat office, ambil cerai ambil. Jangan spray orang. Jangan spray orang. Dah spray orang, baca gambar tu. Orang cakap, ini air jampi apa kau spray kat aku. Saya dan seterusnya dari Subanjaya, Aslah. Saya ada masalah dengan orang rumah saya. Dia merajuk. Sekarang saya try nak perbetulkan keadaan, tapi dia tak nak menerima lah. Apa perlu saya buat? Masih. Ustaz.
Okey, pertama sekali kena tengok sebab apa merajuk. Sebab apa merajuk? Merajuk tu sebab tak dapat cincin ke? Okey, sebab tak dapat pergi bercuti ke? Ataupun mungkin kita dalam keadaan tak mampu, cakap dengan dia nak kahwin lagi ke? Dalam tak mampu nak kahwin lagi pula tu. Kalau mampu tu cerita lain kan. Tapi pertama tengok sebab apa? Sebab lah kan. Kalau anda kata sebabnya gelang dan kita memang tak mampu, maknanya baiklah, cakap baik-baik kan. Kalau sebab dia memang dia terhiris hati, sebab kita dah tak mampu nak kahwin lagi kan, masa tu kadang-kadang sendiri sebagai ubat. Dan Allah dan ittabi' sayyi'atul hasanah. Maknanya iringilah keburukan tu dengan kebaikan. Buat baik. Jangan tanya bila dia nak baik, kita buat baik je. Jangan tanya apa pasal aku dah buat baik tak baik-baik dia ni. Tak, jangan tanya. Siapa suruh jadi pasal? Saya. Okay. So buat baik, bagi hadiah, cakap baik-baik, pujuk balik, ngurat balik isteri. Itu yang penting. Curi balik. Tu macam tadi, curi balik, curi hati, culik hati dan cari hati balik. Bagi kita cari balik. Kadang-kadang kita sebagai suami kita tension pula. Aku pujuk-pujuk tak juga baik-baik, malas aku. Jangan macam tu. Kan? Kita kena lebih sabar. Orang lelaki ni perlu banyak sabar sebenarnya. Kan? Sebab kena rijal. Seperti mana abang tadi sebut. Cik Nasir. Kena rijal. Kena tahan hati tu, kena kuat. Okey. Cik Zakaria justru tanya Ustaz, bagaimana nak menambah keceriaan perkahwinan yang berusia lebih 20 tahun? Keceriaan ni datang daripada hati. So usahakan rumah tangga tu biar hati tenang. Hati tenang macam mana? Dalam Quran Allah sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mana dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Macam mana nak mengingati Allah? Banyak cara. Zikir boleh, dengar benda-benda baik boleh. Macam kita dengar Aikim pada hari ni kan. Maknanya yang bercakap pun alhamdulillah. Sebenarnya bercakap pun menasihati diri sendiri. Yang mendengar pun alhamdulillah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahluk. Jadilah kamu orang yang tahu mengajar, orang yang tidak tahu belajar, atau orang yang mendengar, ataupun orang yang menyukai, mencintai sesuatu ilmu tu. So maknanya dengar Aikim, dengar TV, dengar radio yang bagus-bagus akan jadi tenang. So mengekalkan keceriaan, hati kena ceria. Hati kena ceria, kena banyak ingat Allah. Bila kita banyak ingat Allah, kita akan mudah memaafkan orang lain. Kita akan mudah maafkan isteri kita. Kita akan bersyukur. Isteri kita mungkin banyak kelemahan dia, tapi banyak kebaikan dia. Dan buat apa kita nak melemah, nak mencari keburukan kan? Kalau kita nak cari jerawat kan, kita cari memang jumpa. Muka tak ada jerawat, cari juga, jumpa kat bawah ketiakan. Ada jerawat kat badan punya, memanglah jumpa. Buat apa nak cari jerawat? Cari benda yang baik. Banyak lagi benda baik yang boleh kita tengok. Nak pergi cari jerawat belik satu-satu kat hidung, kat telinga, jumpalah kat bawah ketiak, kat mana, kat belakang badan lah. Memang akan jumpa. Sebab tu bila kita maknanya mengingati Allah, kita akan sentiasa menjadi benda yang baik, benda yang bagus-bagus, dan benda yang sentiasa mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Dan seterusnya Mak Chu dari Kerling. Apa yang dicakapkan oleh Ustaz tadi memang Mak Chu dah amalkan selama hari ni. Jadi sekarang ni Mak Chu nak perturunkan kepada menantu Mak Chu. Tapi perasaan malu seorang perempuan tu masih ada lah, walaupun Mak kata orang rapat dengan menantu. Jadi Mak Chu nak tahulah macam mana caranya Mak kata orang kita nak menurunkan apa yang kita lakukan yang terbaik tu kepada menantu. Adakah terus direct pada dia ke atau melalui anak? Jadi Mak Chu nak tahu cara yang terbaik lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Mak Chu. Alhamdulillah Mak Chu dah lama dah amal 3C ni. Kita baru bincang, Mak Chu dah lama dah. Dan itulah orang-orang yang kaya dengan pengalaman kan. Lepas tu satu hari ada satu majalah minta saya untuk jadi macam front page untuk sebagai keluarga contoh lah kan. Saya kata no. Saya kata pergi cari orang yang umurnya 60 tahun 70 tahun, anak dia semua jadi. Itu lagi bagus. Sebab dia memang telah mengamalkan. Kan kita masih cuba mengamalkan lagi. Dia telah mengamalkan dan nampak hasil keajaiban ilmu-ilmu dan hadis-hadis Nabi itu. Jadi Mak Chu tengok orang yang kaya dengan pengalaman dan dah amalkan benda tu. Okey, macam mana cara nak turunkan? Ni Mak Chu kena cikgu macam ni kan. Cikgu yang bagus adalah cikgu yang bersama-sama menyertai anak muridnya itu. So macam mana? Okey, tak cakap. Okey, 3C ni tak. Mak Chu anak menantu tu sampai saya potong bawang kan. Jangan bagi teori, bagi yang praktikal terus. Ni potong bawang ni anak ni suami kau ni suka makan tom yum contohnya kan. Macam ni masak tom yum dia.
Kan maksudnya menyertai hidup suami walaupun si isteri itu hanya pandai masak asam pedas. Sebenarnya ajar macam tu supaya nak curi hati tadi. Ataupun mungkin tengah bergaduh kita jangan mengapi-ngapi kan pula. Ibu yang bagus adalah ibu yang jadi orang tengah, bukan sebelah mana-mana pihak. Bukan cakap memang sebelah mana pihak. Hatta dengan anak kita pun apa yang dia cakap tidak semestinya betul sebab orang bergaduh ni dia akan bercakap apa yang dia nak cakap, bukan cerita sebenar. Dia akan cakap side dia, pandangan dia, persepsi dia. Sebagai ibu yang bagus, macam mana nak cari hati balik? Udahlah tu, suami kau tu memang macam tu kan. Kita sebagai isteri mana tunjukkan contoh yang live, yang hidup dalam hidup dia. Wallahualam. Terima kasih. Seterusnya Muhayya dari Kelang, bukan Prof Muhayya. Ustaz pernah bagi ayat untuk sakit-sakit sendi apa semua, dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya nak ayat Quran yang mana yang tu yang baca. Saya nak bagi petua ni dekat ayah saya sebab dia pun selalu sakit. Nak cuba ikhtiar, tengoklah macam. Okey, terima kasih. Saya pernah kongsikan beberapa ayat. Boleh tengok kat YouTube kan. Cari Ustaz Amin, tarikan Ustaz Amin, cari doa untuk menguatkan badan dan sebagainya. Tapi kalau untuk ulangan balik, surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52 itu panjang. Okey. Ambil dia punya wakaf yang ujung, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Ditambahkan kekuatan pada kekuatan yang sedia ada, tapi dah kuat, jangan jadi orang melampaui batas. So jadi maksudnya itu bacakan. Tuan guru kita tu selalu amalkan, bacakan, urutkan kat sendi. Kita pun boleh urutkan untuk orang lain kan. Maknanya bacakan, tiupkan ni. Saya pernah satu hari ceramah di Bukit Jelutong. Habis ceramah satu orang tua, umur dia dekat 60 lebih kan? Dia kata, Ustaz, saya adalah orang yang mengamalkan ayat ini daripada muda, dan saya telah melihat keajaiban ayat Quran ini, Ustaz. Saya kata, boleh kongsikan lebih banyak tu? Dia kata, saya alhamdulillah jantung tak ada, kejiman tak ada, air apa nama tak ada. Saya kalau ada rasa lengur-lengur tak sembahyang tu, saya akan bacakan ayat surah Hud ayat 52 ni. Itu testimoni Al-Quran yang pernah dirasai oleh masyarakat kita atau orang-orang terdahulu daripada kita, tok guru kita macam tadi kan, Hatuk tadi tu. So kita generasi muda ni amalkanlah. Sebab Quran tu memang dia ada kelebihan dia. Kan kadang-kadang memang hadis direct Nabi sebut, kadang-kadang pengalaman para ulama kita, tok guru kita yang diajarkan atau dinukilkan di kitab-kitab mereka. Wallahualam. Surah Hud ayat 52. Ya, kita ambil satu dua memanggil lagi, Ustaz Ramli dari Shah Alam. Soalan saya, saya nak tanya Ustaz. Isteri saya dia tinggalkan rumah. Dia mau minta cerai, tapi saya tak ceraikan kerana saya rasa jodoh kami memang panjang. Tapi dia tetap mau minta cerai. Dan saya telah usaha macam-macam cara, doa, sembahyang hajat, baca Quran, merayu kepadanya, tapi dia masih lagi tak mau terima saya. Apa perlu saya dapatkan nasihat daripada Ustaz lah, apa perlu saya buat? Okey, pertama sekali dari segi prosedur undang-undang dia, isteri keluar ke rumah dan tak balik, kena buat satu report polis. Sebab apa? Kalau tiba-tiba isteri tu ditemui mati tepi jalan ke mana-mana, suami akan orang yang pertama dipertanggungjawabkan. So pada abang ni saya nak nasihatkan Baramli dia bersalam ni, buat dia satu report polis. Report polis tu bukan report tak, maknanya untuk rujukan mahkamah syariah. Sebab apa? Untuk rujukan syariah. So, isteri saya suruh lari di rumah dan sebagainya lah. Okey. Kemudian yang keduanya, tengok isteri tu lari sebab apa. Kalau dia lari tu sebab merajuk, maknanya teruskan pujuk, teruskan doa, teruskan. Kadang-kadang isteri tu merajuk satu hal, ada penasihat yang tak betul sekeliling dia tu. Ada tu, kita pernah bincangkan penasihat yang tak betul atau penasihat yang salah sekeliling dia tu. Tapi ada isteri yang kalau lari di rumah, dia ada perangai buruk. Ada juga. So perangai buruk kan. So macam dah ada jantan lain, dia ada apa nama, kira berkenan dengan orang lain, lari rumah. Kemudian kalau orang macam ini, sebenarnya pada saya tak payah pujuk. Sebab kalau dia kata dia buat maksiat kat luar, dan kita sebagai suami maknanya membiarkan tu, kita jatuh dayus. Dan dayus itu tidak masuk syurga, kata Nabi SAW. So jadi maksudnya kalau jenisnya macam tu, bagi tempoh 6 bulan untuk dia, kita nasihat berubah. Tak berubah, baik lepaskanlah. Lepaskan, kita cari yang bagus. Tapi kalau dia kata setakat kecil hati, boleh pujuk insya-Allah. Sebab kalau perangai dia tak senonoh, maknanya carilah yang lebih bagus, istikharah, insya-Allah Allah gantikan lebih baik insya-Allah.
Ada juga yang bertanya dalam Facebook kita, Abu Hassan, Ustaz, kalau seseorang tu memilih untuk tidak mau berkahwin, macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan. Okey, dalam perkara ini pernah berlaku, sebenarnya bukan sekarang kan. Zaman Nabi pun pernah. Satu orang yang sangat-sangat nak beribadah pada Nabi tu, pada Allah SWT tu, sampai dia kata, ada satu orang kata, aku sembahyang tak nak berhenti. Siapa ada memang bengkak-bengkak kaki bukan berhenti. Yang seorang tu kata, aku akan puasa tak nak buka-buka, nanti dah tak larat sangat baru aku makan. Yang ketiga tu, aku tak nak kahwin. Maka Nabi kata, yang paling beriman adalah aku, kata Nabi, aku puasa dan aku berbuka, aku sembahyang dan aku berehat, dan aku juga berkahwin. Kalau Nabi sebut, siapa yang membenci sunnahku, dia bukan daripada sebahagian umatku. Jadi maksudnya kalau orang yang memang tak nak kahwin tu sebab memang aku tak nak kahwin lah, memang orang perempuan sekarang tak percaya lah, orang lelaki sekarang tak percaya lah sebagainya kan. Doa lah banyak-banyak kan. Doa banyak-banyak, istiqarah lah bagus-bagus kan. Tapi kalau dia kata tak mau kahwin tu sebab mungkin ada penyakit, ada penyakit kan, macam mana so pergi berurut pun masih lagi tak boleh baik kan. So itu dia ada sebab dia lah. Sebab kalau dia kata kahwin pun memudaratkan, memang dia ni itu lain cerita. Tapi kalau sengaja tak nak kahwin, tak boleh. Nabi kata kena kahwin. Wallahualam. Ramai lagi rakan-rakan sahabat kita di luar yang cuba menghubungi nak bicara dengan Ustaz, tapi tak sempat lagi kita. InsyaAllah minggu hadapan saya nak minta penutup sikit pada sesi kita. 3C ni Ustaz. 3C, okey. Jadi pendengar-pendengar yang saya doakan dan kebaikan sekalian, 3C adalah curi hati, ngurat balik pasangan kita. Dan mengurat ni bukan sebelum kahwin, selepas kahwin. Umur dah 60 Ustaz, dia mengurat jugalah pakcik. Walaupun umur 60, berapa ramai orang lelaki yang 60 pun kahwin lagi. Sebab apa? Mengurat, walaupun kita ada cucu banyak, menguratlah pakcik. Mana curi hati balik. Kemudian colik hati. Colik hati benda-benda yang bukan rutin, yang kita buat yang suami surprise, yang bukan rutin. Ucapkan SMS, tak pernah SMS, bang, terima kasih temankan hidup saya, bang, love you lah, contoh. Kita tak pernah, walaupun kita bukan jenis orang macam tu. Cuba sesekali buat. Nanti kita tengok suami kita petang ambil kembang-kembang hidung dia. Sekali buat macam tu. Dan cari hati balik ketika merajuk. Ketika kita merajuk, cari hati balik kan. Jangan biarkan benda tu berlalu, benda tu. Dan kita dah tengok tadi Mak Chu kan sebut, dia mengamalkan 3C ni testimoni hadis-hadis Nabi. Kita boleh tengok dan tahniah dan syabas. Mudah-mudahan Allah juga kurniakan apa yang Allah kurniakan orang tua kita, tok-tok guru kita, orang terdahulu kita, Mak Chu tadi, pada kita juga semua. Dan sesiapa juga yang mendengar kan, seperti mana rumah tangga Nabi SAW. Sekarang siapa yang nak boleh berfacebook dengan saya, boleh pergi page saya Muhammad bin Abdullah dash Ustaz Amin. Kalau nak sambung lagi bersama Ustaz, sesi belajar terus daripada Facebook Ustaz, InsyaAllah boleh layari Facebook Ustaz sebutkan tadi. Dan kita dah sampai ke penghujung untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita doakan Ustaz panjang umur, murah rezeki, kesihatan. Minggu depan kita nak sambung lagi, InsyaAllah. Tajuknya surprise. Ustaz, sampai kita dulu lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.